Tapi orang perempuan ni kena faham juga, lelaki ni dia umur 40 tahun dan ke atas ni, dia punya keinginan dia lain. Jadi kadang dalam bilik tu, kat luar kan main garang tu. Kau datang kat cara ni, datang, stay, ke jumpa, ramai garang. Dalam bilik dia minta sedekah. Sian betul. Faham ke tak faham ni? Dia mula fikir ni minta apa? Dalam apa bodoh lagi dalam bilik kan? Iya kan Nabi pesan layanlah suami kamu walau di belakang unta sekalipun. Nampak? Janganlah sesaja cari belakang unta tu. Maksud suami kalau tanya on tak on? On. Macam tu lah. Faham? Ni betul ni cakap ni. Kami syukurlah ada suami. Layan tak elok kan? Kemudian apa? Bersenda gurau. Nabi pun bersenda gurau. Tapi Nabi gurau macam mana? Nabi gurau dengan isteri Nabi main kerja-kerja. Nabi main lumba lari. Ada hari Nabi menang, ada hari Nabi bagi isteri dia menang. Wah, mustahil Nabi kalah dengan isteri dengan tahap Nabi ni fit. Nabi ni ketua angkatan tentera. Nabi cergas. Nabi suka memanah, berkuda, berenang. Nabi hebat kan? Tapi mana Nabi mengalah. Nampak tak? Bersenda gurau. Nabi main kerja-kerja dalam rumah. Balik nanti buat dalam rumah, jangan kat luar. Nanti jiran nampak, apa hal lah tu? Berarti siap sodot lah tu. Samput lah. Ada asma pula dia. Siap sodot lah. Main kerja-kerja, jangan main nyuruh lah. Ilaha illallah. Dah tua, dah tak ada anak ni semua main nyuruh lah dia. Abang nyuruh, ya saya kira 5, 4, 3, tiba bunyi air masak lah, tutup air tengah apa tu, nampak lah pinggan kat sini tu. Ada siapa pula tak basuh ni basuh. Tadi nak buat apa, lupa pula. Laki dah korek dalam mari tu, dia lupa laki menyuruh tu. Abang pun tak balik-balik ni, motor ada lah. Lepas tu buat report polis, dah 2-3 hari tak balik. Dia menyuruh dalam bilik anak, tak ada siapa perasan. Bawa tu unit K9 anjing pengesan, jumpa laki dah mati korek, totalan ubek gagat dalam almari tu. Dia ingat gulu apa, dia tolan langsung mati. Itu saya cakap tadi, bergurau senda. Nabi bergurau juga dengan sahabat-sahabat. Nabi bergurau juga. Nabi bergurau dengan sahabat. Ingat tak kita masa dulu kan, pernah tak kita makan sate, kita dah makan lidi tu kita letak kat pinggan kawan kita, macam dia makan banyak. Kita ni konon tak banyak lah macam dia kan. Pernah buat kan? Rupa zaman Nabi dah berlaku lah. Sahabat-sahabat nak bergurau dengan Nabi, dia makan buah tamar biji itu, tempat Nabi pandang tempat lain, dia letak kat pinggan Nabi. Nabi pusing letak kat pinggan Nabi. Sudah pinggan Nabi, Nabi perasan, nampak sudah penuh pinggan Nabi dengan biji buah kurma. Akhirnya sahabat tegur, ya Rasulullah, banyak je kau makan ya Rasulullah. Nabi senyum. Nabi kata, Alhamdulillah, tapi kalian lagi hebat. Kenapa pula? Dengan biji-biji kau tolak Nabi tu. Sebab pinggan ni kosong. Mana payah biji buah kurma? Semua tegak, oh kono dah kita ni tu. Tapi Nabi gurau tak kasar. Macam tu lah Nabi gurau. Nampak tak? Nanti cakap tadi tu, bersenda gurau kan. Kemudian sedekah. Sedekah lah berbanyak kan. Sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi kata, sesungguhnya bala dan musibah tidak pernah mendahului sedekah. Sebab orang tu dulu kalau dia nak bermusafir, dia lalu ke surau atau masjid, dia akan berhenti dulu, masuk duit dulu, baru dia jalan. Sebab dia yakin itulah cara insurans perjalanan dia. Betul tak? Sedekah tuan. Nampak tabung surau, jangan baik-baik lelap. Tiba-tiba koma, lalu tabung elok adalah kan? Iya, sedekah tuan. Nabi pun sedekah, apa
kita tak nak sedekah kan. Sedekah banyak. Barang siapa yang ada masalah ekonomi, masalah keuangan sekarang, Nabi dah bagi dah tips. Siapa nak dimurahkan rezekinya, jangan tinggalkan dua amalan ni. Pertama, solat sunat 2 rakaat sebelum subuh, dan yang keduanya sedekah subuh. Kalau pergi surau ada harapan. Sebab orang datang surau lepas azan tu dia akan sembahyang sunat dulu 2 rakaat. Kemudian anak pula bawa lah duit sikit, map sumbit dalam tabung surau. Alhamdulillah, settle 2 perkara, berubah hidup kita. Tapi subuh tu mestilah subuh ikut waktu. Subuh gajah terkait tu. Subuh gajah ni 7 lebih, tu subuh gajah. Yang 5 minit sebelum zuhur tu subuh dinosaur tu, dah pupus dah. Tak pergajat lah imam tengah hari, sama pula yang kunut tengah hari. Ya, sedekah. Ya, sedekah. Macam malamnya lah, ingat Sabtu debat di rumah tu dada. Ada yang sedekah 5 koping pun. Bagi pula, bagi yang terbaik. Macam Nabi tengah pakai baju baru, ada seorang sahabat tegur, Rasulullah cantik baju kau Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Sebentar Nabi masuk dalam pakai baju kedua, Nabi bagi baju baru tadi. Baju ni ada sahabat yang ni pun cantik lah Rasulullah, bagilah kat aku Rasulullah. Nabi masuk dalam pakai baju ketiga, bagi baju kedua. Baju ketiga ni dia nak tak kira lah baju baru tak baru, janji baju Nabi. Rasulullah bagilah kat aku baju Rasulullah, aku suka Rasulullah. Sekejap Nabi masuk dalam pakai baju keempat. Bila Nabi bagi, Nabi kata cukup, jangan minta lagi, ini saja yang aku ada. Bagi yang terbaik. Cuba orang buat kan, budak pek telokong Siti Kalilah kan. Kita nak sebut je nama yang satu lagi tu sebab dia tak taja ceramah kita malam ni. Saya sebut kan. Contoh lah kan, telokong baru anak bagi, cantik telokong kau, bagilah kat aku. Oh, tak pek ni abang, tak pek dah. Dan bagi sebenarnya nak bagi yang terbaik. Assalamualaikum, salam. Apa tu? Ni kebetulan boleh buat mihun Singapura. Ambillah. Kau ni cerita tahu je aku lapar ni, terima kasih yang terbaik bagi, sebab dia pandai masak mihun Singapura. Assalamualaikum, salam, ada apa kak? Ni kuih lapis. Ya Allah, sampai seloyang kak bagi banyak sangat. Bukan apa, kebetulan tak jadi bagi orang. Nak bagi yang elok, perangai tu bagi kuih tak jadi. Parah betul. Orang nak cakap bagi yang terbaik. Nampak tak bagi yang terbaik. Ya. Kemudian apa lagi selain pada sedekah? Tapi betul tak, sedekah tak pernah memiskinkan orang. Malahan Nabi kata bertambah dan bertambah rezeki. Itu janji Nabi, takkan kita tak percaya dengan Nabi. Kemudian apa lagi? Silaturahim. Nabi kalau pergi semayang di masjid 3 hari Nabi tak nampak seorang sahabat tu, Nabi dah tanya, mana pergi Abu Bakar? Dia tak sihat ke? Mana pergi Umar? Mana pergi ni? Dia akan tanya yang 3 hari. Tadi macam kita pergi surau, kita 3 hari memang tak perasan lah. Lama betul dah tak nampak siapa tu, mana dia pergi. Tu dah payah pada sunnah. Tanya semana pergi dia dapat tak ada. Mana pergi dia? Tanya khabar. Lah, kau tak tahu ke? Kenapa? Dia kan kahwin. Ya ke? Kena banyak ke umur dia? Itulah tu rezeki. Ya, dia kahwin dengan orang mana? Budak universiti. Umur 80 tahun dapat bini umur 25. Tak terang kek kau ni. Ya Allah, untungnya dia patut tak datang surau dah. Contohlah kan, tanya khabar juga. Kemudian nama bab silaturahim ni Nabi sebut tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksanya di atas dunia dan simpan seksanya di akhirat, iaitu dosa menderhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan. Kau jangan lalu dah depan rumah aku ni, rumah dia punya marah, kita tak ada apa-apa lagi dah. Tolong jangan lalu lagi depan rumah aku. Dahlah itu satu-satunya jalan nak keluar dari taman. Apa kegilo dia melarang orang lalu depan rumah dia? Kan? Heran betul tuan-tuan. Yang itu pun Nabi ajar bab silaturahim, Nabi ajar.
Kenapa berat silaturahim ni? Sebab Allah letakkan sifat Allah iaitu rahim dalam perhubungan. Jadi jangan kita gemar-gemar memutuskan perhubungan. Baiklah satu dengan yang lain. Kau dengan aku dah tak ada apa-apa. Oh, jangan sebut ayat tu. Jangan. Ya? Jangan. Hati-hati. Ya? Jaga silaturahim. Kemudian apa? Sabar. Nabi sabar, takkan kita tak boleh sabar. Sedangkan Nabi ampunkan umat. Apa tu jawapan kita? Itu Nabi. Aku ni bukan Nabi. Tentu-tentu Nabi kecil hati. Sebab akhlak yang baik itu adalah untuk kita ikut. Kenapalah kita nak fikirkan tu Nabi, aku bukan Nabi. Adakah Nabi sebarkan tu sebab kita ni Nabi juga? Tak, sebab kita bukan Nabi. Nabi sebarkan. Hidupkan sunnah Nabi. Sabar banyak-banyak. Orang perempuan sabar. Sabar dengan lelaki, kan? Kadang-kadang ada manusia ni, dia boleh tahan dengan hujan susah, tapi ada yang kalah dengan hujan senang. Bila senang dia lupa pasangan dia, dia abaikan pasangan dia, dah cari lain. Contohlah, hati-hati. Lelaki memang tahu sikit lah hari ni kena balun, kan? Kena sabar lah tuan-tuan. Ya, nak macam mana lelaki baik pandai macam mana, kan? Sabar. Kemudian kita tengok Nabi kena baling batu di Taif, kan? Kena baling batu, berdarah-darah. Kemudian datang malaikat, kata, wahai Muhammad, kau nak tak aku timpakan penduduk Taif ni dengan gunung ganang biar dia mati? Nabi kata jangan. Nabi kata jangan. Barangkali mereka tidak beriman pada Allah dan kepada aku, tapi mungkin anak cucu keturunan mereka akan beriman pada Allah dan kepada aku. Rupanya betul hari ini kalau kita pergi Taif, 100% penduduk Taif Islam. Bayangkanlah kalau Nabi bersetuju dengan proposal malaikat dulu. Alamak, lenyaplah Taif tu, tuan. Ya. Itu sebabnya Nabi sayang kita, Nabi sayang kita. Kalau kita tengok Nabi sayang ni, apa tanda Nabi sayang? Pertama tadi, faman ahya bi sunnati faqad ahabbani. Nabi kata, siapa yang hidupkan satu sunnahku maka dia sayangkan aku. Nabi sayang kita. Dia bagi syarat yang paling simple sekali. Kedua tanda Nabi sayang, ingat pada satu ketika malaikat Jibril turun daripada langit. Bila jumpa dengan Nabi, Nabi tanya, kenapa kau wahai Jibril nampak risau? Jibril kata, sungguhnya sebelum aku turun tadi aku nampak Allah memerintahkan penjaga neraka agar menyalakan nyalakan api neraka selama 1000 tahun, daripada merah sampai menjadi putih. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun, daripada putih sampai menjadi hitam. Percayalah wahai Muhammad, kalau terbuka sedikit lubang pintu walaupun sebesar lubang jarum, nescaya hancurlah dunia. Api paling panas di Puncak Jalil, api paling panas di Shah Alam, api paling panas di Seman, kita combine kan. Kemudian api-api yang paling panas di seluruh dunia, semua hantar wakil. Chile, Uruguay, Bolivia, US, Filipina, Indonesia, semua kumpulkan api paling panas. Jadi kita combine kan api paling panas seluruh dunia 70 kali ganda lebih panas percikan api neraka. Bayangkanlah macam mana, tuan. Dengan tahap tu ada orang boleh beritahu nak berenang di lautan api. Ayat dia. Minum air kopi pun bertiup, cerita berenang lautan api. Kenapa lagi tanda Nabi sayang? Nabi minta, ya Allah, umur umatku jangan kau bagi panjang-panjang, ya Allah. Nabi sebut, hai, kalau Nabi sayang biarlah umur panjang. Tak, Nabi sayang kita sebab Nabi kata tak bagi umur panjang. Sebab apa? Nabi kenal umat dia. Semua umat dia gemar panjang cita-cita. Ya. Contohlah macam sekarang kan, kita tahu umat Islam dekat Malaysia ni, orang Malaysia umur purata kebanyakan 60 tahun. Kebanyakan 60 tahun meninggal. Kalau 70 tahun ekstra, 80 tahun bonus, 90 tahun gegar Baganza. Kalau 100 tahun naik tugu ke simpang ke taman tu, manusia tertua di taman. Macam tu lah tuan-tuan umur kita. Jadi bila kita umur macam tu, kita boleh bajet. Umur 40 dah slow down dah. 50 dah mula pergi masjid. 60 dah pencet, apa kita nak kenal? Apa kita nak kejar? Semua dah lepas, anak dah lepas, datang surau. Sebab tu yang datang ke surau tu belia dah tak ramai sekarang.
Yang aman beliau. Yang jadi sujud lutut berbunyi Allahu Akbar, tap 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 Allah, seorang sakit betul lutut. Ini macam mana? Tapi sebab apa? Sebab Allah sayang, Nabi pun sayang. Sebab kita dah tahu dah apa yang nak kejar, tu pergi surau, lepas tu meninggal. Ya Allahu Akbar, meninggal tengah sujud, tak nak ke? Tapi jangan imam. Kalau imam meninggal tengah sujud, kacau tuan. Tu rezeki lah. Allahu Akbar. Habis last nafas tu. Yang makmum ni lama sujud, kawan tu macam ni lah. Yang seorang tu siap tinjau, belum lagi weh. Dah berbisik di belakang tu, woi, apa lama sujud, last mayang tak boleh cakap. Yang seorang kat sebelah tu, nasib baik aku tak cakap. Sama tu kata, weh, bercakap dah kita batal lah weh. Tengok imam usik tumbang, Allahu Akbar. Sebulan tak habis cerita, imam meninggal tengah sujud weh. Allahu Akbar. Ini meninggal tengah karaoke. Karaoke kat kau Tom Yam. Engkau lah nak korek yang kat meja lain selesainya. Yang seorang aku rasa dia lupa lirik. Yang seorang tu saya kunci lirik tu, sama gila lah. Rupa usik-usik meninggal tak lopeh mikrofon tu, punggah jangan bawa mikrofon. Malu tak malu, sebulan tak habis cerita dia meninggal pegang mikrofon. Dah habis, jatuh maruah. Betul tak? Itu sebabnya kita kena jaga. Nabi sayang kita ni. Kemudian kita tengok Nabi bila cerita pasal malaikat tadi, cerita pasal lubang neraka tadi, sebenarnya neraka ni macam mana, wahai Jibril? Ada 7 pintu. Disebutlah pintu ni neraka sakar, ni untuk orang yang menyembah api, ni untuk orang munafik, pintu ni sampai pintu ke-6 ni disebut. Pintu ke-7 Nabi tanya, pintu ke-7 tu pula untuk siapa? Soalnya Jibril silap pula cerita tadi. Cakaplah pintu ke-7 untuk siapa? Wahai Muhammad, sesungguhnya pintu yang ke-7 itu dikhususkan untuk umatmu yang berdosa kepada Allah. Allah menangis Nabi sampai pingsan. Sampaikan Jibril pangku Nabi. Macam itulah sayang Nabi gitu. Kemudian bila Nabi jaga, Nabi terus tanya, wahai Jibril, aku tahu ada satu pintu dikhususkan untuk umatku, tapi ada tak walaupun seorang umat aku yang masuk ke dalam? Dengan harapan tak ada seorang pun masuk. Maka Jibril kata, sesungguhnya ada wahai Muhammad. Sedihlah Nabi. Nabi balik rumah, Nabi solat, Nabi nangis, Nabi duduk, Nabi nangis sebab mengenangkan umatnya. Kemudian ketika di penghujung hayat Nabi, Allah Ta'ala ada pesan kepada malaikat maut, wahai malaikat maut, kau pernah pergi jumpa kekasih aku, kau pakai cantik-cantik, elok-elok, wangi-wangi, kau bagi salam, kalau dia bagi masuk kau masuk, dia tak bagi masuk, jangan kau masuk. Nabi dia dapat macam tu, kita tak dapat. Tiba-tiba dah depan muka orang. Itu sebab kena jaga-jaga kan, sampai masa kita akan mati. Dan kemudian bila malaikat maut tu masuk je, dan sebelum tu dia bagi salam je, Fatimah berkata, wahai ayahandaku, ada seorang lelaki di luar sana, nak kata bengis tak bengis sangat, nak kata ni tapi mukanya tak pernah aku lihat, mukanya agak menakutkan. Maka Nabi pun dengan lemah kata, ketahuilah wahai putriku, sesungguhnya itulah yang akan menghapuskan segala kelazatan dunia, itulah yang akan mengurangkan jumlah jemaah dalam dunia ini, itulah malaikat maut. Sedihlah Fatimah, orang nak sambut dah yang ayah dia. Kemudian panggillah dia masuk. Bila dia masuk, Nabi pun tanya, wahai malaikat maut, dia tanya apa? Mana Jibril? Jibril tak datang, dia tak nak ke tengok aku. Jibril dah tahu malaikat maut dah turun nak jumpa Nabi, dia dah menyuruh siap-siap.
Tapi bila Nabi sebut Jibril mana, muncul makan Jibril. Aku di sini Rasulullah, hiburkanlah hati aku ni. Wahai Rasulullah, kau jangan risau, malaikat dan bidadari sedang menghias syurga untuk kau. Maha suci Allah, segala puji bagi Allah. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Hiburkanlah hati aku ni. Rasulullah, kau jangan risau, malaikat dan bidadari ni berbaris ni, semua nak menyambut ketibaan kau di syurga. Segala puji bagi Allah. Semoga Allah memberkati. Tapi kau tahu kan, bukan itu yang aku nak dengar. Nak dengar pasal umat ni. Pada ketika itu, wahai Muhammad, diharamkan syurga itu untuk orang lain, melainkan setelah umatmu masuk ke dalamnya, barulah orang lain boleh masuk ke dalamnya. Barulah Nabi senyum gembira. Nabi memanggil malaikat maut, hampirlah kepada aku, cabutlah nyawa aku. Waktu nak dicabut nyawa ni, kekasih Allah ni, ya Allah sakit ni ya Allah, kata Nabi, sakit ni ya Allah, macam mana lah umat aku nak tanggung sakit macam ni ya Allah. Sayang Nabi gitu. Dan Nabi doa, ya Allah, kau berikanlah segala kesakitan umat tu kepada aku, supaya umatku tidak sakit seperti ini ya Allah. Itu sebab ada pandangan kata, kita ni sebab dicabut nyawa tetap sakit, tetap sakit, tapi dah tinggal 1/3 sahaja, sebab 2/3 lagi Nabi dah tanggungkan untuk itu. Macam tu sayang Nabi kat kita, tuan-tuan. Sahlah sayang kan. Jadi tak patutlah. Itu sebab Nabi kata, belum sempurna keimanan seseorang di antara kamu selagi mana kamu tidak mengasihi aku melebihi kamu mengasihi anak-anak, kedua ibu bapa dan manusia selain. So, kita kenalah sayang Nabi, tuan-tuan dan puan-puan. Ya. Tuan-tuan, dalam hidup kita ni jangan sibuk nak kejar kaya, tapi kejarlah bahagia. Kalau satu hari nanti kita akan sedar bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga ni. Deep tak? Begitu juga Nabi ada pesan. Nabi pesan, yang pertama Nabi pesan apa? Anak-anak Adam kalau diberikan 2 lembah emas, dia akan minta lembah yang ketiga, tak pernah cukup. Jadi jangan sibuk nak kejar kaya, tak pernah cukup. Dan Nabi juga sebut manusia yang paling kaya adalah manusia merasa syukur dengan apa yang dia ada, merasa cukup. Dan Nabi juga sebut tangan yang atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Jadi banyakkanlah memberi daripada menerima. Jadi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, saya faham cara pandang tu, saya faham. Tonong tu topa tak berganjak tu saya faham. Lepas tu dah bergalih-galih kaki tu pergi duduk tu, saya faham juga lah tu. Bila saya pandang kan mestilah dia bergalih. Lepas tu mula dari macam ni macam tu kan, saya faham, insyaAllah. Sebenarnya ada banyak lagi saya nak sampaikan, maknanya confirm kena panggil lagi. Ya, next kita buat tahun depan, kita panggil 2 Syamsul Debat dan Syamsul Raw. InsyaAllah. Jadi apa-apa pun saya ucapkan terima kasih banyak. Nak bagi tahu, bertuah kita jadi umat Nabi Muhammad SAW. Jadi jangan kita sia-siakan peluang ni. Nak jadi baik, ingat baik-baik, fikir baik-baik, buat baik-baik, mudah-mudahan Allah balas yang baik-baik. Ya, jadi kita buat. Dia simple buat, pakai wangi-wangian pun sunnah Nabi. Kalau pakai wangian tu kita test kan, okey tak kau sebut? Okey lah yang ni. Yang ni okey, kita pun beli. Sebab dah tanya kawan kita, kita pilih yang terbaik. Itu juga sunnah Nabi. Nabi pilih yang terbaik, kita pun pilih yang terbaik. Ya, ni bau ketiak dengan bau muka sama macam mana kan? Semua kena jaga. Suci dan bersih itulah Nabi. Kemas sedap mata memandang itulah Nabi. Kita pun kena jadi macam tu sebab nak ikut Nabi. Jadi cukup sekadar tu tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Jadi bersama-sama kita manfaatkan kehidupan kita ni sebagai umat Nabi. Sebenarnya disebutkan dalam surah Asy-Syura ayat yang ke-20, Allah beritahu yang bermaksud barang siapa yang mengejar keberuntungan akhirat, nescaya kami akan tambahkan keberuntungannya itu. Maknanya dunia pun dapat. Namun barang siapa yang mengejar keberuntungan dunia, kami akan berikan sebahagian saja daripada keuntungan dunia itu, dan takkan ada satu bahagian pun untuknya di akhirat kelak. Mana nak kejar akhirat, dunia pun dapat. Kejar dunia dapat sikit, akhirat langsung tak dapat apa-apa. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, cukup sekadar itu. Bak kata orang, sepadan-padan tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa.